Bajet 2025, ambisi yang menguntungkan atau beban untuk rakyat. Hari ini kita menyaksikan pengumuman bajet 2025 oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang walaupun mempunyai niat baik, mengundang pelbagai reaksi daripada pelbagai lapisan masyarakat. Pada pandangan pertama, kenaikan gaji minimum kepada RM1,700 dilihat sebagai langkah positif. Namun kita perlu bertanya, adakah ini langkah yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat? Kenaikan gaji sememangnya menarik, tetapi jika tidak disertai dengan pengawalan kos barang, kita mungkin melihat satu senario di mana gaji yang lebih tinggi hanya mengisi poket majikan dan bukan rakyat. Dengan kos barang keperluan yang dijangka meningkat akibat tekanan gaji ini, apakah rakyat tidak akan merasa tertekan dengan kos hidup yang melambung? Lebih merisaukan lagi adalah pemotongan subsidi bahan bakar. Dalam situasi di mana rakyat sedang berjuang dengan kos sara hidup yang tinggi, keputusan untuk menghapuskan subsidi ini boleh diibaratkan sebagai membakar jari rakyat sendiri. Kenaikan harga bahan bakar akan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, dari pengangkutan sehinggalah kepada harga makanan. Dalam masa yang sama, kita perlu ingat bahawa dalam dunia yang dikuasai oleh kapitalisme, pemotongan subsidi tanpa persiapan yang betul akan menyebabkan lonjakan harga yang merugikan rakyat biasa. Namun, apa yang saya lihat adalah Anwar mempunyai visi yang lebih besar. Dia berusaha untuk membawa perubahan yang menyeluruh. Masalahnya, keinginan untuk melakukan perubahan tidak boleh datang tanpa perancangan yang terperinci. Kita tidak boleh hanya mencipta dasar tanpa memikirkan bagaimana ia akan memberi kesan kepada kehidupan seharian rakyat. Jadi, apakah langkah seterusnya? Anwar perlu memastikan bahawa pelaksanaan dasar-dasar ini dilakukan dengan cermat. Dalam kesimpulannya, bajet 2025 adalah satu percubaan untuk melakukan perubahan positif. Tetapi tanpa pelan yang jelas dan bijaksana, ia boleh menjadi beban kepada rakyat. Anwar harus memastikan bahawa setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk menjanjikan masa depan yang lebih baik, tetapi juga untuk memastikan rakyat dapat bertahan dan menikmati hasil usaha ini. Bajet 2025, ambisi yang menguntungkan atau beban untuk rakyat. Hari ini kita menyaksikan pengumuman bajet 2025 oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang walaupun mempunyai niat baik, mengundang pelbagai reaksi daripada pelbagai lapisan masyarakat. Pada pandangan pertama, kenaikan gaji minimum kepada RM1,700 dilihat sebagai langkah positif. Namun kita perlu bertanya, adakah ini langkah yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat? Kenaikan gaji sememangnya menarik, tetapi jika tidak disertai dengan pengawalan kos barang, kita mungkin melihat satu senario di mana gaji yang lebih tinggi hanya mengisi poket majikan dan bukan rakyat. Dengan kos barang keperluan yang dijangka meningkat akibat tekanan gaji ini, apakah rakyat tidak akan merasa tertekan dengan kos hidup yang melambung? Lebih merisaukan lagi adalah pemotongan subsidi bahan bakar. Dalam situasi di mana rakyat sedang berjuang dengan kos sara hidup yang tinggi, keputusan untuk menghapuskan subsidi ini boleh diibaratkan sebagai membakar jari rakyat sendiri. Kenaikan harga bahan bakar akan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, dari pengangkutan sehinggalah kepada harga makanan. Dalam masa yang sama, kita perlu ingat bahawa dalam dunia yang dikuasai oleh kapitalisme, pemotongan subsidi tanpa persiapan yang betul akan menyebabkan lonjakan harga yang merugikan rakyat biasa. Namun, apa yang saya lihat adalah Anwar mempunyai visi yang lebih besar. Dia berusaha untuk membawa perubahan yang menyeluruh. Masalahnya, keinginan untuk melakukan perubahan tidak boleh datang tanpa perancangan yang terperinci. Kita tidak boleh hanya mencipta dasar
tanpa memikirkan bagaimana ia akan memberi kesan kepada kehidupan seharian rakyat. Jadi, apakah langkah seterusnya? Anwar perlu memastikan bahawa pelaksanaan dasar-dasar ini dilakukan dengan cermat. Dalam kesimpulannya, bajet 2025 adalah satu percubaan untuk melakukan perubahan positif. Tetapi tanpa pelan yang jelas dan bijaksana, ia boleh menjadi beban kepada rakyat. Anwar harus memastikan bahawa setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk menjanjikan masa depan yang lebih baik, tetapi juga untuk memastikan rakyat dapat bertahan dan menikmati hasil usaha ini. Bajet 2025, ambisi yang menguntungkan atau beban untuk rakyat. Hari ini kita menyaksikan pengumuman bajet 2025 oleh Perdana Menteri